Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 7 tips ataupun perkara penting berkaitan dengan calon lantikan dan juga calon simpanan lantikan. Saya mendapat komen daripada beberapa viewers untuk saya rungkaikan apakah yang dimaksudkan dengan calon lantikan dan juga calon simpanan lantikan. Tuan-puan, dalam setiap sesi pengambilan ataupun sesi temuduga, kita akan ada ramai calon yang memohon jawatan. Satu-satu jawatan ada beratusan ribu pemohon ataupun berpuluhan ribu pemohon. Sekiranya hanya ada 30 kekosongan untuk satu Malaysia dan ada 10 simpanan, maka beribu-ribu orang akan gagal temuduga. Jadi sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan lupa buat persediaan dan buatlah persiapan rapi, buat kajian dan sebagainya supaya anda dapat lepas temuduga tersebut. Persaingannya adalah sangat tinggi. Tambahan lagi pada musim pandemik ini ramai yang telah kehilangan pekerjaan. Kita simpati dengan semua yang telah kehilangan pekerjaan dan kita mendoakan agar semua yang memohon dapat mendapat tempat di mana-mana organisasi yang diminati ataupun yang sesuai. Untuk kesempatan ini juga saya ingin memberi nasihat agar semua tidaklah bergantung harap dengan pekerjaan dalam sektor awam. Tuan-puan boleh buat perniagaan, boleh buat kerja-kerja sendiri dan boleh memikirkan sesuatu yang boleh membawa keuntungan ataupun anda boleh membentuk, mencipta sesuatu yang boleh membawa kepentingan, keuntungan kepada masyarakat dan anda boleh buat sesuatu perniagaan. Banyak cara untuk kita mendapat pendapatan yang cukup untuk kita menampung kehidupan seharian. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 7 perkara yang anda perlu ketahui yang berkaitan dengan calon simpanan lantikan dan juga calon lantikan. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya lagi, saya Matthew Barin dan saya akan berkongsikan tentang 7 perkara yang anda perlu ketahui yang berkaitan dengan calon lantikan dan juga calon simpanan lantikan. Tuan-puan, dalam setiap temuduga, tidak semua calon yang memohon akan lulus. Anda perlu melalui tapisan akademik, lepas tu anda melalui tapisan ujian atas talian PSEE, Public Service Entry Exam, dan juga kemungkinan ada ujian fizikal bergantung kepada jawatan, mungkin PSC, Program Assessment Center, ada satu lagi penilaian yang akan memilih anda untuk pergi ke peringkat seterusnya, iaitu peringkat yang terakhir, iaitu peringkat temuduga. Sekiranya anda telah sampai ke peringkat temuduga, jangan lepaskan peluang dan jangan sia-siakan peluang ini dan buatlah persediaan yang sangat rapi dan buatlah persediaan yang terbaik untuk diri anda. Sekiranya anda gagal dalam ujian atas talian ataupun ujian fizikal, PSC ataupun temuduga, anda akan menunggu setahun lagi ataupun menunggu sesi pengambilan yang seterusnya yang biasanya kemungkinan dalam setahun sekali, bergantung kepada kekosongan jawatan tersebut. Untuk makluman, setiap pengambilan untuk sesuatu jawatan adalah bergantung kepada keperluan dan juga permohonan daripada mana-mana kementerian ataupun organisasi ataupun jabatan yang memohon kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga SPA. Tidak semua akan lulus, jadi persaingannya sangat sengit. Buatlah persediaan. Perkara yang pertama, calon lantikan dan calon simpanan lantikan. Tuan-puan, dalam setiap sesi pengambilan, pihak Urustia akan menentukan berapakah calon lantikan dan juga calon simpanan lantikan. Sekiranya dalam sesuatu sesi pengambilan untuk sesuatu jawatan, kita ada 30 lantikan dan 10 simpanan, maka pihak Urustia akan membahagikan kepada panel-panel ataupun kepada lembaga-lembaga temuduga yang akan bergerak ke seluruh Malaysia. Contohnya, ada 3 lembaga temuduga, satu di Semenanjung, satu di Sabah dan satu di Sarawak. Pembahagian kuota tersebut adalah bergantung kepada bilangan calon yang akan hadir temuduga. Tuan-puan juga akan mengetahui berapakah calon lantikan dan juga calon simpanan sebab maklumat ini memang akan diletakkan dalam iklan perjawatan. Contohnya,
pengambilan penguasa immigration KP41. Dia akan letak mungkin 27 lantikan dan 10 simpanan. Jumlah lantikan dan juga simpanan ini akan dibahagikan kepada lembaga-lembaga temuduga tersebut untuk bergerak ke setiap pusat temuduga untuk membuat sesi temuduga, melaksanakan sesi temuduga untuk menapis calon-calon yang terbaik dan yang paling sesuai untuk jawatan tersebut. Itulah yang akan dilantik dan juga akan ditentukan sebagai calon simpanan. Bagi yang gagal tu bukan bermaknanya anda bukan terbaik, tapi oleh kerana ada 30 orang yang terbaik tersebut, yang lebih baik daripada anda, lebih baik, lebih sesuai prestasinya, lebih sesuai dan juga lebih baik daripada anda, maka yang 30 orang tersebut adalah yang akan dilantik dan yang 10 orang tu adalah yang akan disimpan, simpan untuk lantikan. Yang kedua, calon lantikan. Apakah yang dimaksudkan sebagai calon lantikan? Calon lantikan adalah calon yang telah lulus temuduga tersebut. Dalam sesi pengambilan, bukan hanya di satu pusat temuduga sahaja akan dilangsungkan ataupun diadakan sesi temuduga. Panel akan bergerak ke pusat-pusat temuduga yang berlainan, di mana ada calon yang akan hadir ke temuduga. Maka pihak panel akan menapis, akan memilih yang terbaik dan yang paling sesuai dan layak untuk jawatan tersebut. Sekiranya ada 30 orang lantikan tadi, kalau ada 3 lembaga temuduga, kemungkinan dia akan dibahagikan kuotanya kepada panel ataupun lembaga temuduga ikut taburan ataupun kehadiran ataupun mengikut bilangan calon yang akan hadir temuduga. Jadi sekiranya pihak panel telah memilih calon lantikan, maka calon lantikan tersebutlah yang akan diberi tawaran untuk menjawat jawatan tersebut. Nama-nama calon yang telah lulus temuduga tersebut tadi akan diangkat ke pihak Suruhanjaya untuk dinilai, ditapis lagi. Apabila telah ditapis dan telah diluluskan, maka keluarlah satu surat tawaran untuk memegang jawatan tersebut. Yang ketiga, calon simpanan lantikan. Calon simpanan lantikan ini adalah calon yang akan menggantikan calon lantikan yang menolak tawaran. Sekiranya ada calon lantikan yang kemungkinan mereka menolak, ada 2 orang mungkin menolak sebab mereka mendapat pekerjaan, mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai untuk mereka, maka yang calon simpanan lantikan yang 10 orang tu, pihak Urustia akan menentukan yang pertama, kedudukan simpanan yang pertama, kedua. Kedudukan simpanan lantikan ni juga ada kedudukan, iaitu ranking. Mereka akan mengambil yang pertama dan yang kedua untuk menggantikan calon lantikan yang telah menolak tawaran tersebut. Yang keempat, tempoh sah laku. Tempoh sah laku untuk calon simpanan lantikan ini biasanya dalam masa setahun. Sekiranya telah genap setahun anda disimpan sebagai calon simpanan lantikan, maka secara otomatiknya ia akan luput setelah sampai setahun. Jadi dalam masa setahun tersebut, kemungkinan dalam masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jika ada calon lantikan yang menolak ataupun tidak menerima tawaran tersebut, maka calon simpanan lantikan akan menggantikan calon lantikan. Jadi ia hanya sah laku dalam masa setahun. Kadang-kadang ada yang dalam 6 bulan, 7 bulan, ada juga yang cepat dalam sebulan, 2 bulan, bergantung kepada penerimaan ataupun penolakan calon lantikan tersebut. Yang kelima, apa yang anda perlu buat? Sekiranya anda telah selesai sesi temuduga tersebut, anda kena tunggu, tapi jangan tunggu sampai keputusan keluar sebab kemungkinan keputusan akan keluar jadi anda gagal temuduga, anda dijadikan sebagai calon simpanan lantikan. Dalam masa anda lepas sejak temuduga tersebut, carilah pekerjaan lain. Boleh cari pekerjaan tetap, tak kisah. Jangan bergantung harap kepada jawatan tersebut sahaja. Bila anda seorang fresh graduate, contohnya baru keluar dari pengajian ataupun sekolah, SPM, SPM dan sebagainya, anda boleh cari pekerjaan lain. Boleh cari pekerjaan tetap ataupun pekerjaan sampingan, supaya anda tidak membuang masa, dan dalam masa tersebut anda juga boleh menambah baik nilai-nilai diri anda, menambah baik pengalaman kerja dan sebagainya. Yang keenam, berdoa.
Sekiranya anda telah tamat temuduga tersebut seperti dalam tips-tips yang telah saya kongsikan dalam video-video yang lain, saya utamakan tips yang paling penting itu adalah berdoa. Berdoa mengikut kepercayaan masing-masing dan juga amalan masing-masing. Panjatkan kesyukuran kepada pencipta kita dan Yang Maha Esa agar diberi peluang untuk anda pegang jawatan tersebut ataupun lulus temuduga tersebut. Sekiranya anda dalam calon simpanan, anda boleh berdoa juga supaya anda ditempatkan di calon lantikan. Ya. Kemungkinan calon yang telah lulus temuduga tersebut, mungkin beliau dapat jawatan yang lebih baik, ya. Lebih baik daripada jawatan tersebut. Jadi calon lantikan tersebut melepaskan jawatan tersebut dan memberi peluang kepada anda untuk menjawat jawatan tersebut sebagai calon lantikan. Yang ketujuh, hubungi pihak Urustia ataupun SPA untuk bertanyakan status. Jangan malu, jangan segan, jangan takut, jangan khawatir. Beranikan diri. Sekiranya anda ingin memegang sesuatu jawatan dalam sektor awam ataupun di mana-mana juga, di swasta kah, di manakah, hubungi pihak majikan ataupun pihak Urustia. Beranikan diri, yakin pada diri anda, dengan secara profesionalnya anda buat pertanyaan, mungkin melalui email dan sebagainya. Boleh buat pertanyaan secara profesional agar anda mendapat maklumat yang terkini dan anda mendapatkan status yang betul, ya. Dan anda boleh buat perancangan agar anda tidak membuang masa. Anda boleh buat semakan status dengan membuat panggilan telefon, gunakan email, ya, ataupun melalui pertanyaan dan sebagainya. Dan sekiranya anda berbuat demikian, anda boleh buat perancangan dan persediaan untuk tindakan selanjutnya dan juga anda merancang masa depan anda dengan betul dan juga dengan strategik. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe ataupun langganan di bawah yang berwarna merah tersebut dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat menerima notifikasi sebaik sahaja saya muat naikkan video baharu dalam channel ini. Untuk subscribe tu ataupun langganan tu adalah secara percuma sahaja dan saya berharap anda dapat manfaat daripada video-video yang saya kongsikan dalam channel ini. Dan ramai juga yang telah berjaya dalam temuduga, ramai yang telah memberi komen dalam channel ini dan juga ada yang email kepada saya memberitahu bahawa mereka telah berjaya dalam temuduga. Tapi kena ingat, tidak semua akan berjaya dalam temuduga. Sekiranya anda gagal temuduga, jangan putus asa. Teruskan berusaha, buat penambahbaikan pada diri anda, buat persediaan yang rapi, dan kegagalan itu merupakan batu loncatan kepada anda supaya anda berjaya di masa hadapan. Belajar daripada kesilapan dan teruskan tingkatkan keyakinan pada diri anda. Baiklah, terima kasih pada semua. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.